Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita boleh mengadakan majlis ta'lim. Alhamdulillah ikhwan. Waktu pagi ini Ustaz nak memilih buku kecil ini sebagai tajuk majlis ta'lim kita ini. Ini nama dia buku poket sebab dia boleh buh dalam poket. Kalau buh dalam beg kita panggil buku beg. Dia simple aja macam kotak okok pula. Siapa pun tak perasan. Rupanya dalam poket ada buku. Iaitu berkenaan dengan tajuk adab bertemu dan adab bertemu, salam dan berjabat tangan. Tajuk kuliah subuh kita ini itu. Supaya kita balik, kita ada buku untuk merenung pelajaran kita ini, ikhwan. Kalau nak cakap kuliah subuh tajuk umum banyak. Tapi nanti bila balik ke rumah orang tanya kuliah subuh apa hari ni, nanti tak boleh dinotakan. Tapi kita baca buku ini. Pasal salam ni ikhwan, hari-hari kita salam. Hari-hari kita salam dengan orang. Cuma salam macam mana disebut di dalam hadis, salam macam mana tidak disebut di dalam hadis. Adab kita bertemu, adab berjabat tangan dan adab memberi salam. Ada 3. Ustaz ingat buku Ustaz bawa pun tak banyak. Boleh jadikan apa kita punya ni lah teks pelajaran kita pagi ini. Baik ikhwan, adab bertemu, salam dan jabat tangan. Tentulah kuliah subuh pagi ini tak habislah kita baca sebab ada 63 muka surat. Kalau nak perhabis juga masuk lohok lah. Tapi kita ambil lah apa yang kita boleh ambil, insya-Allah. Apa yang kita boleh ambil kita bawa balik, dan apa yang kita boleh sambung baca di rumah. Pertama sekali ikhwan, apa itu adab? Sebab tajuk dia adab. Apa itu adab? Dapat disimpulkan bahawa adab atau sopan santun dalam Islam adalah terkumpulnya berbagai macam kebaikan pada diri seorang hamba sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah, baik yang zahir maupun yang batin. Jika seorang Muslim bercita-cita untuk menjadi peribadi yang memiliki adab, maka hendaklah dia sentiasa berpegang kepada Alkitab dan As-Sunnah, baik dalam urusan akidah, manhaj, cara beragama, ibadah, akhlak, perbuatan, perkataan, maupun sifat-sifatnya secara zahir maupun yang batin. Itu adalah adab. Ada satu hadis yang martabat dia dhaif dari segi sanad, tetapi para ulama hadis menerima matannya. Dikatakan sahihul matan, tapi dari segi sanad dia adalah hadis yang dhaif. Tetapi melihat kepada maknanya dia sahih. Iaitu Nabi menyebut tentang adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Adabani rabbi fa ahsana ta'dibi.
Nabi kata, adabani Rabbi, sesungguhnya aku ini telah diberi adab oleh Tuhanku. Fa ahsana ta'dibi, alangkah eloknya adab yang Tuhan berikan pada aku. Apa dia adab, ikhwan? Adab ini benda yang berkaitan dengan hidup manusia. Orang Kelantan kata berjuruh molek. Berjuruh tak berjuruh orang ni. Orang kata bagus tak bagus dia ni atas adab, yang kita terjemah dengan kesopanan hidup. Itu rukun negara yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Beradab ke tidak beradab? Kalau kawan tu pakai tudung, tiba-tiba duku anjing masuk dalam kampung. Agak-agak muslimah ada adab kata ada adab. Bukan salah tak salah, tu bab kedua, bab beradab. Adab berkaitan dengan cara cakap. Hoi, hang nampak tak anak aku? Bahasa ada, perkataan ada, cuma tinggal ada adab kata ada adab. Makin insan dia memisahkan perkataan dia, perbuatan dia, tingkah laku dia dengan adab, maka makinlah akan nampak kasak dia tu akan nampak. Adab inilah yang melendikkan manusia. Adab inilah yang buat manusia ni hidup berseni. Dia tengok orang dia senyum. Mana ada undang-undang negara, rukun negara nombor 6 mesti senyum jumpa orang? Mana ada? Tidak bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. Kalau kita jumpa satu orang, kita jegir dia atas bawah. Dia kata, hang jegir aku pasal apa? Dia kata, tidak bercanggah dengan undang-undang persekutuan. Lorek pun tak bercanggah. Tetapi makin menunjukkan kita ni tidak beradab. Adab ni kalimah Arab, yang orang Melayu pun panggil adab juga. Mamak ni pun panggil adab juga, pasal kita tak ada bahasa. Tapi dia satu benda kita tak payah hurai panjang-panjang, sebut dia boleh faham apa maksud dia. Tengok, kata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, adab itu secara seluruhnya adalah agama itu sendiri. Maka kedudukan adab pun setinggi kedudukan agama bagi seseorang. Adab, bila satu orang itu beradab, itulah agama dia. Orang nilai di situ. Cara dia semayang, cara dia puasa, cara dia ambil wudu, cara dia tegur orang, cara dia makan, cara dia didik anak, cara dia urus rumah tangga dia, dia sapu rumah dia tak sapu ke, semua mencerminkan adab. Maka manusia dia tak boleh hidup tanpa adab. Dia kena hidup dengan beradab. Maka betul lah Nabi sebut tadi, adabani Rabbi. Yang ada kat aku ni, Nabi kata, yang ada kat aku ni adalah Tuhan aku yang didik aku. Nabi jadi elok, Nabi jadi sopan santun. Ada masa Nabi panggil sahabat dengan nama gelak-gelak, kunyah yang ada. Ada masa Nabi panggil Abu Hurairah dengan nama Abu Hurairah. Ada masa Nabi panggil Abu Hurairah dengan nama betul dia, ya Aba Abdurrahman. Kadang-kadang Nabi panggil sahabat-sahabatnya ada gelak-gelak ni, panggil gelaran dia. Tapi ada masa Nabi pegang bau dia, Nabi sebut nama hak mak pak dia bagi dalam IC dia, menyebabkan sahabat merasakan Nabi tak lupa tentang identiti para sahabat. Itu adalah satu adab. Jumpa orang senyum, bila orang buat baik, menghargai kebaikan orang, ini semua adab. Makin kurang adab, makin kuranglah nilai agama dalam diri kita, ya kawan. Diriwayatkan daripada Al-Hasan bin Arafah, dia menyatakan bahawa dia dengar Ibnul Mubarak, yakni Abdullah bin Mubarak berkata, barang siapa meremehkan adab, maka dia akan disiksa dengan sulitnya melakukan amal-amal sunnah. Siapa tak ada adab, ikhwan, dia tak boleh buat sunnah. Bahkan kalau dia mengerjakan bahagian-bahagian agama, orang akan bertikai dia. Hang cakap agama apa, jumpa orang tua pun hang tak tegur. Hang nak bercerita pasal, hang nak cerita kat kami pasal orang tu tak betul, orang ni tak betul. Hang sendiri pun tak boleh sembahyang. Bila manusia tak ada adab, agama dia tak boleh hidup. Agama dia tak boleh hidup. Hang nak cerita apa pasal sunnah-sunnah Nabi? Orang duk bang maghrib pun anak hang duk ming takraw tak balik lagi.
menjadi sukar dia tu, menjadi sukar percaya orang pada dia bahawa dia adalah orang yang menghayati agama kalau dia tak ada adab. Macam ustaz duduk sini, duduk cerita, ya kawan, kita kena hormat agama kita, kita kena jaga agama kita. Ni semua duduk tengok jaga agama apa, orang bang pun dia duduk sembang. Ni ustaz ke? Dia pemain lah bahasa-bahasa yang dewan pun tak ada punya bahasa ni, orang berkeluar. Ustaz ke? Siapa ke? Cakap pandai. Orang bang dia sembang. Orang bang dia sembang. Nak cerita agama apa? Bila adab tak ada, ikhwan, maka sukar kita nak menghidupkan agama dan percaya orang pada kita tu dia luntong. Dia luntong. Maka itulah kaitan adab dengan hidup manusia. Kata Abdullah bin Mubarak, siapa tak ada adab, dia nanti kena satu hukuman Allah. Apa dia? Dia tak boleh buat kerja-kerja agama dalam hidup dia. Maka barang siapa meremeh-remehkan sunnah, maka dia akan disiksa dengan sulit melakukan yang fardu. Dia tak ada adab, dia tak boleh buat sunnah. Dia tak boleh rasa sunnah tu elok, ikhwan. Bercakap sunnah satu bab, kita menghayati sunnah ni satu bab. Pasal benda dalam dunia ni orang putih kata so easy. Cakap bukan ada model apa. Ayam pun tak minum lagi. Pagi-pagi dia bagi ayam sejuk. Itu yang syok apa. Sikit punya ais dia ni. Tak apa. Ni pun adab lah ni. Satu adab. Kerana itu ikhwan, betul apa yang Abdullah bin Mubarak ni sebut. Betul ikhwan. Kalau kita merasa remeh dengan sunnah, maka Allah Ta'ala akan hukum kita. Allah Ta'ala bagi kita ni dengan benda-benda fardu tu dia jadi slow, dia tak ada hati. Ni masalah hati kita. Pasal itu Imam Ghazali menamakan kitab dia dengan nama Ihya. Apa makna ihya di sisi bahasa Arab? Ihya ni nak bagi hidup balik benda yang dah mati lama. Ilmu ni semua orang ada, tapi benda yang dah mati dalam ilmu ni penghayatan dia. Al-Ghazali dia namakan kitab dia dengan nama Ihya. Dia nak bagi satu kejutan di zaman dia supaya orang ada ilmu ni dia sedar bahawa ilmu tu satu amanah. Ilmu tu menuntut kita beramal dan menuntut kita ikhlas. Ghazali namakan kitab dia dengan Ihya supaya orang terkejut. Jadi satu kejutan. Dan masa tu tak ada orang bagi bubuh kitab nama Ihya kecuali Ghazali seorang. Macam tengah malam, masuk waktu malam memang semua orang tidur. Siapa tak tidur malam dia borang hantu. Dia khilaf dengan waktu. Memang waktu malam ni sebahagian dia tak tidur penuh pun, sikit pun orang tidur juga. Tengah-tengah orang tidur, tiba-tiba dia ni pergi bangkit seorang-seorang, dia pergi sembahyang. Maka dia dipanggil Ihya. Dia sedang menghidupkan dikala orang lain semua tidur. Dia menghidupkan malam tu dengan zikir, dengan tasbih, dengan tilawatul Quran, dengan memuji Allah, dengan sujud kepada Allah, dengan merayu munajat daripada Allah. Dia dipanggil Ihya, orang yang sedang menghidupkan malam. Kerana malam ni satu benda mati. Malam ni dia mati. Maka bila dia buat macam tu, jadi satu terkejut. Satu terkejut di tengah-tengah orang tidur ni, satu terkejut. Tak terkejutkah kita tengah tidur 4 pagi bangkit-bangkit nampak putih aja, duk bangkit, duk rokok, terkejut kita. Apa ni? Tara memori kita tu dia nak main balik. Oh, bini aku duk sembahyang. Tara dia nak main lagu tu, terkejut juga. Maka pasal tu nama dia Ihya. Dia menghidupkan. Maka agama ni ikhwan, satu benda ihya. Jiwa kita ni dia mati. Ada tengok orang tu semayang, orang tu mengaji agama, orang tu tahu agama, tiba-tiba agama tu tak ada dalam hidup dia. Itu benda biasa. Orang putih kata common life. Benda betul ke common life? Tak apalah, dengar saja, buat tak tahu, buat anggur sudah. Duk pergi tegur dia, berbaik lagi, tak ada kuliah pula kan. Anggur sudah. Buat terkejut pula common life. Dia jadi benda yang biasa. Apa dia? Mengaji satu bab,
buat satu bab. Sebenarnya mengaji, apa yang kita mengaji, yang tu kita buat, benda tu dia apa? Benda tu dia package. Dia pergi sekali. Tiba-tiba kita dah hidup dengan cara macam tu. Semayang dengan cakap baik dah jadi berpisah. Bersedekah dengan semayang dah jadi dua benda berasingan. Tiba-tiba ada orang, dia semayang, dia tolong orang, dia semayang, dia cakap baik dengan orang, dia semayang, dia tawaduk, tiba-tiba benda tu jadi satu kejutan. Maka dia dipanggil ihya. Dia telah menghidupkan agama. Itu yang datang bahasa Melayu, menghayati. Dia telah bagi hidup. Bila dia bagi hidup, benda yang dah lama mati menjadi satu kejutan ke orang lain. Terima kasih sahabat. Dia bertukar ayat. Inilah satu adab yang cukup bagus. Ni kira kita belajar buat terus kan. Hang tegak lagi. Jadi yang saya nak terang tu apa dia? Allah Subhanahu wa taala, kata Abdullah bin Mubarak, Allah bagi kita sulit buat benda-benda yang fardu. Benda fardu ni apa dia ikhwan? Benda yang mesti kita buat. Tutup aurat, semayang, cakap baik, tegur orang, hak orang jangan kacau. Kita duduk taman macam ni, kita parking kereta kita, jangan sampai jiran kita duk horn, pin. Ini adalah benda fardu. Kita main masjid, kita kasut kita, jangan kita tindan kasut kita atas kasut orang. Kita kalut, ambil kasut kita sikit punya macam-macam kita pergi pijak tadi, dengan hujan pula semalam, kita pergi jijak kasut orang, habis orang utara kata berdanuk. Kasut kawan tu rosak. Kawan tu tak mau duduk kuliah subuh, dia nak balik, dia kerja, kita nak duduk. Kita dah pergi parking kasut kita atas kasut dia. Dia tengok mana punya haji ni. Dalam hati dia, mulut tak kata, pasal satu Muharram tak mau kata apa lagi. Mulut sengap. Pasal buku baru kan. Orang kita percaya satu Muharram ni buku baru lah. Semalam dah baca doa. Tak maulah start benda-benda tak elok ni. Hati je duk meletup macam gunung berapi, berdebum. Tengok satu Muharram, buat perangai macam Muharram, apa punya perangai, ambillah perangai Syawal, perangai Muharram, pergi ambil. Itu menunjukkan kita tak ada adab dan menunjukkan kita tidak mengihyakan agama kita. Allah bagi kita sukar buat benda-benda yang fardu. Allah bagi kepala kita tak boleh fikir. Allah bagi otak kita tak boleh fikir. Pasal apa ikhwan? Dia start daripada adab tak ada, meremehkan sunnah, benda-benda yang asas tak boleh jadi dalam hidup kita. Dan barang siapa meremehkan yang fardu, maka dia akan diseksa dengan sulitnya ma'rifah, sulitnya dia mengenai agama dia sendiri. Dia tak boleh kenal. Bila kita agama, dia tak boleh kenal. Agama ni dekat dia, tunggu nak tengok anak bulan, agama sikit, nak rayakan, nak apa, agama sikit. Besok nak kahwin, nak kena panggil Tok Qadi sikit, agama tu sikit. Besok kalau mati apakah, panggil orang bagi mandi sikit. Anak besar sikit, nak kena khitan, nak kena bersunat sikit. Lepas tu hidup dia, the true life, bawa macam mana pun. Nak tidur dengan anjing ke, nak mandi dengan anjing ke, kesuka dia. Allah ambil ma'rifatul din. Apa makna ma'rifat? Jiwa dia kenal agama. Bahkan lebih teruk lagi ikhwan, sampai peringkat dia tak kenal Tuhan dia tak kenal Nabi dia tak tahu agama dia. Dia tak tahu. Saya duk pelik macam orang kampung lagu saya kan. Kami duk kampung. Kalau sahabat mai rumah saya pukul 6 petang, kereta tak dengar dah. 7 malam dengar satu kereta aja, brum, lepas tu hilang. Kita duduk kawan dengan rusa, dengan kijang. Kalau buka pintu rumah saya tu, rusa lari, kancil lari. Kan? Kita orang kampung. Cara kita fikir, cara orang kampung fikir.
Allah ambil makrifat kita ni. Makrifat ni Allah ambil. Kita cam agama, kita kenal, kita adab. Orang putih panggil apa adab ni? Apa? Badness. Oh, badness. Oh, tak apa. Nanti ajak saya lain kan. Payah nak sebut. Badness. Dia tak boleh ajak marah-marah saya ni jenis. Kita jenis darah gemuruh. Bila cikgu duk jigil lagu tu kita dia mula nak ketak. Adab lah senang. Pakai bahasa Arab balik. Allah tarik makrifat kita ni. Tak apalah ikhwan, orang nak buat majlis sentuhan jin, orang punya pasal lah. Tapi kita yang menyertai ni, mana otak kita? Itu saya nak abang, makrifat kita dicabut. Pengenalan agama. Nak menganjurkan hak manusia lah. Selagi mana tak bercanggah dengan perlembagaan Malaysia, dia anjur lah. Apa dia nak anjur pun. Mari kita anjur majlis pegang tikui, cium tikui, peluk tikui, boleh anjur. Dia tak bercanggah dengan perlembagaan. JPJ tak boleh saman, custom tak boleh berkeluar saman, pasal dia tak bercanggah. Benda tak bercanggah dengan kita punya undang-undang negara, you buatlah, you proceed lah. Apa event you nak buat pun, you punya pasal lah. Tapi orang yang nak menyertai tu, agama yang mana? Diri yang mana? Kita duduk dalam satu negeri, pakai tudung, comel-comel ni, yang mana elok? Pegang kucing ke? Pegang anjing ke? Yang adab dengan kita, adab dengan tamadun kita, culture kita, budaya kita. Yang kata orang Melayu ni walaupun cakap ni lain sikit, kira Melayu lah. Dah lama dia campur dengan orang Melayu, kira Melayu lah. Yang mana dia lebih kontak dengan kita, dia lebih mesra dengan kita. Yang mana dia lebih ghalib ni benda tu seraksi dengan kita. Allah cabut cara fikir, Allah cabut makrifat kita ni. Kita dah tak kenal bangsa kita, kita dah keluar identiti kita, kita dah lupa negara ni siapa pejuang. Orang Toto berjuang ni, kemuncak perjuangan tu nak pergi kawan dengan anjing ke? Ni jiran pun tak kenal lagi. Dengan jiran tu duk berkelai macam anjing dengan kucing. Dengan kucing tu, kucing tengok anjing duk berkelai, manusia pergi tengok anjing jadi macam dua pupu pula. Dia bukan salah, dia tak salah. Dia tak ada salah apa. Nak kata dosa besar ke, menyebabkan ribut taufan tsunami mai pula ke? Tak ada. Dia tak tertulis macam tu. Dia masalah adab. Dia masalah adab. Macam mana awak develop awak punya bangsa? Macam mana awak nak retikan? Ni Quran tu ada ni, banyak lagi tak selesai ni. Hukum hakam masih janggal lagi Quran dengan anak-anak kita. Banyak lagi. Tu balik tajuk adab. Baru baca banyak tu. Tu ada 63 muka surat. Baik. Kata Abdullah bin Mubarak, siapa tak ada adab, dia akan dihukum dengan susah amal agama dia. Siapa yang susah amal agama dia, benda paling susah dia akan jadi apa dia? Dia susah buat benda wajib. Kalau yang tu paling susah, Allah akan cabut daripada diri dia, kenal Tuhan dan kenal agama dia sendiri. Sampai peringkat kalau Nabi kita tak kenal, ikhwan, biar. Kalau ustaz main mengajar duduk renung, aku pernah tengok mamak ni tang mana. Oh, tang mana dia jual daging hari tu, duduk fikir lah kata. Tak apa, tak kenal ustaz tak apa. Pun tak bercanggah dengan perlembagaan. Tapi kalau Nabi tak kenal, asas-asas agama tak tahu, susah. Hidup dia lingkup. Baik, dia kata, adab ni merupakan satu keperluan yang sangat mendesak bagi masyarakat kaum muslimin untuk bersikap dan berperilaku yang memiliki adab sopan santun. Adab ni satu benda yang penting, ikhwan. Penting. Kita kena tahu apa pengaruh adab dalam hidup kita, dan kesan kita tak beradab, dia pengaruh orang lain. Cuba kita selisih dengan orang, kita tak tegur dia. Pengaruh dia, pengaruh kita berperangai lagu tu, pengaruh kepada pemikiran dia dan cara pandang dia kat kita.
Kita pakai serban, kita pakai jubah, kita pakai kepiah, kita keluar daripada masjid, kita lalu tepi dah, kita buat tatau lah. Mau cantik lagi, kita pergi randuk ayak lopak, ayak tu mau percik pergi kat dia. Cantik lagi. Macam mana sisi pandang dia dekat kita? Dia pandang kita satu orang tak ada adab, dan dia hilang respect pada benda yang beruniformkan agama. Itu kesan kita tak ada adab. Maka dia memerlukan satu keperluan dalam hidup kita, dan ini harus diamalkan oleh masing-masing individu di antara mereka. Ada beberapa alasan yang menjadi dasar di atas benda ni. Ada beberapa dasar kepada kenapa kita mesti beradab. Satu, apabila satu masyarakat sudah dapat dikatakan memelihara adab sopan di antara mereka, maka akan tercipta ketenangan, keamanan, ketenteraman. Hak-hak mereka akan terjamin dihormati, serta kedudukan mereka pun akan terpelihara, lalu lahirlah kedamaian di antara mereka. Satu benda kita seronok pada ikhwan, orang tak kacau kita, hati kita seronok. Orang tak ganggu kita, orang tak gugat kita. Kalau kita sembang pun orang tak sinis dengan kita. Itu merupakan adab yang kita harap daripada orang pada kita. Demikian juga ikhwan, orang juga sentiasa harap benda tu daripada kita untuk dia. Nabi kata da' yadaka ala sadrik. Nabi kata hang letak tangan hang atas dada. Apanya hang harap untuk diri hang, hang kena harap lagu tu untuk orang. Bahkan dalam hadis Bukhari, hadis Muslim, Nabi kata apa? Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Cukup kuat. Nabi kata tak ada iman, hampa tak ada iman kalau hampa tak boleh sayang saudara hampa macam mana hampa sayang diri hampa sendiri. Itu saudara jauh ni, yang keluar satu uri ni, yang keluar satu perut ni, bin sama, binti sama. Tak tahu kita tak sembang, kita tak cakap, kita musuh. Kita cari pula ganti nama yang baik-baiknya. Orang tanya, abang hang mana? Oh, Dajjal itu ke? Dajjal. Tanda kiamat dah bagi kat abang dia. Orang lain panggil abang, dia ganti nama Dajjal. Dia kata Dajjal, mujuk dia tak panggil Ya'juj dengan Ma'juj. Dia kata Dajjal itu ke, aku pun tak tahu dia duduk atas mana. Orang, kalau anak kita dengar orang panggil ganti nama ke kita Dajjal, anak kita tak seronok, bini tak seronok, mak melahirkan kita tak seronok, bapa yang kita duk pakai benti dia pun tak seronok. Macam mana kita pergi pakai bahasa tu kat orang? Orang tak ada mak pak ke? Orang tak ada adik beradik ke? Orang tak ada keluarga ke? Orang tak ada anak pinak ke? Ini menunjukkan adab. Adab dia menjamin tenteram. Berarti satu benda tak dapat dinafikan, kita pelihara adab, kita memelihara kesejahteraan hidup. Satu. Dua, adab sopan santun akan mencabut rasa dendam kesumat di hati manusia. Adab ni buat kita tengok satu orang tu, kita tengok dia dengan rasa seronok. Kita tak ada ingat dia tu jahat. Bila dia main tak ada adab ni, itu tersebayang apa ni? Kita makan cukup, kita makan tak ada adab. Satu hidang duduk 4 orang, depan dia kena sambil belacan dengan ulam, depan kita kena ayam ros, ayam merah depan kita sambil belacan. Dia buat tangan macam plastik man panjang. Dia pusing meja tu, terbalik sambil belacan ke kita, ayam pergi kat dia. Kita nak suap makan dengan orang macam tu ya kawan. Dia main macam-macam, duk ingat dia ni berapa tahun tak makan. Tak apa, dia ingat lebih, dia ni bulak, dia ni tak ada adab. Mau pula tak ada adab. Ayam dia pun 4 ketui, dia tu bagi sampai 2 ketui. Kita duk ada 4 orang. Bila tak ada adab ikhwan, baik sangka dia tak boleh mai. Jika mereka sudah memiliki adab yang sesuai dengan aturan syariat, maka jiwa mereka akan bening, kemudian akan diliputi dengan rasa persaudaraan, cinta dan kelemah lembutan dalam masyarakat. Ikhwan, bila agama suruh kita buat satu benda, ketahuilah manfaat itu akan balik pada diri kita.
Agama suruh jauhi zina, manfaat dia ada dalam kehidupan kita. Agama kata jangan bohong orang, jangan tipu orang, jangan ambil hak orang, jangan zalim ke orang. Ketahuilah manfaat itu untuk kita. Dia belum pernah agama suruh kita buat satu benda yang tak ada manfaat. Belum ada, ya kawan. Belum ada satu benda agama suruh kita tinggal satu benda yang dari benda tu ada manfaat. Tak ada, ya kawan. Mestilah bendanya agama suruh kita tinggal, dia mudarat untuk kita. Pasal itu agama suruh kita tinggal. Jangan buat. Hang buat, hang nanti rosak. Yang ketiga, adab merupakan jalan untuk mencapai ilmu yang bermanfaat. Seorang penuntut ilmu tidak akan mendapat ilmu dan berkah tanpa dilandasi adab sopan santun. Main mengaji, kawan tak ada adab. Dah main lambat, muka surat pula lupa. Dah muka surat lupa, kitab pula pergi silap. Nak main mengaji bab tasawuf, pergi buka kitab masak. Hari tu balut sama warna kan. Kitab masak pun tebal lagu tu juga. Balut tengok-tengok, apa ni? Ni nasi berani. Silap pula. Dah silap pula, pergi sembang pula sebelah menyebelahnya ustaz nak mengajak, dia duk pergi sembang. Tepuk dia pula. Silap. Ustaz tu dia heran, hang silap ke aku silap baca ke? Ustaz tu pula jadi keliru. Dia tu silap ke aku silap ke? Macam mana nak dapat ilmu? Macam mana nak dapat ilmu? Kadang-kadang kita ustaz duk mengajar ni, bila-bila tengok orang duk sembang, dia jadi apa? Syakwa sangka. Dia ni duk kata kat aku ke? Kadang-kadang duduk depa duduk dua orang depa duduk kuci gelak. Kita dah duk khabar tadi tak pakai bedak ke? Kan kita apanya duk gelak ni? Dia duk ada. Bila guru mengajar, dia duk syakwa sangka dengan murid dia, apa yang hilang? Qati' al-barakatu. Yang terpotongnya berkat antara guru dengan kawan. Orang tu dia mula tak seronok, Antum bayang kita duk mengajar, kita menyampaikan ilmu, tiba-tiba kita tengok satu kawan, dia tak mau tengok muka kita. Kata saya tengok muka sahabat duk tengok keling. Duk buat tengok jam. Apa tengok jam pula? Baru 10 minit. Kuliah subuh baru 10 minit start. Dia duk buat tengok jam macam 10 jam. Dia buat pula kerot-kerot. Dia buat pula. Tak juga. Tengok dia beritahu. Satu orang murid, dia mesti ada adab. Kaum salafus salih telah banyak memberikan peringatan kepada mereka yang menuntut ilmu tanpa adab sopan. Nabi sendiri telah hadis Bukhari bagi ingat kepada orang yang tuntut ilmu. Nabi cerita tentang salah satu nafar. Nabi kata, ala ukhbirukum an salasatin nafar. Nabi kata, nak dengar tak tentang 3 orang? Masa Nabi duduk mengajar kan, mai satu orang, dia masuk, dia duduk depan Nabi. Nabi teruskan mengajar, teruskan menyampaikan majlis ilmu. Lepas tu mai pula satu orang lagu tengok sandak di belakang. Depan ada kosong. Tenang dia kata, parking belakang senang keluar lagi. Nabi tengok juga. Mai pula orang ketiga lagu duduk suam muka macam malu-malu sikit. Tempat kosong ada. Tak apa dia kata, minggu depan pun Nabi mengajar juga, dia balik. Habis dah Nabi tengok 3 jenis manusia ni, Nabi kata, ala ukhbirukum an thalathatin nafar. Mau tak aku cerita tentang 3 orang ni? Ada satu orang Nabi kata, dia ni suka datang kepada Allah. Allah suka datang pada dia. Nabi merujuk pada kawan yang duduk depan tadi ni. Ada orang Nabi kata dia malu-malu dengan Tuhan, maka Tuhan pun malu-malu dengan dia. Merujuk pada kawan yang duduk belakang. Nabi kata ada satu kawan dia berpaling daripada Allah, Allah pun berpaling daripada dia. Merujuk pada kawan, balik terus. Itu adab. Nabi betulkan adab manusia. Ada sahabat masuk masjid nak salam dengan Nabi. Nabi kata tak, jangan salam dengan aku. Nabi kata tahiyat. Masuk masjid, jangan salam dengan orang, tahiyat dulu. Lepas dah tahiyat masjid 2 rakaat, barulah kawan sebelah menyebelah, nak apa betul kapek ke, nak pergi buang tek cicak ke, nak apa betul apa, lepas tu Nabi betulkan sahabat. Nabi yang mulia duk ada bila sahabat
mendapat pendidikan daripada Nabi, sahabat membetulkan cara mereka. Terus sahabat masuk masjid, semayang 2 rakaat, habis semayang bangkit, baru mai kat Nabi, bagi salam kat Nabi, duduk dalam majlis Nabi. Nabi tengok benda ni semua, Nabi kata ini orang yang cukup beradab. Ikhwan, Abu Nadar Al-Faqih berkata, aku dengar Al-Bushanji berkata, barang siapa ingin mendapat ilmu dan kefahaman agama namun tanpa dilandasi oleh adab sopan, maka dia sungguh telah menceburkan diri ke dalam pendustaan terhadap Allah dan Rasulnya. Siapa boleh faham agama lepas tu dia tak ada adab? Lepas tu dengan tak ada adab tu dia declare, dia reti agama. Ulama salaf kata dia pendusta. Tak mungkin orang faham agama ni tak ada adab. Tak mungkin ikhwan, tak mungkin. Adab dia pergi sekali macam tu. Macam darah kita ni, darah dengan badan, dia sekali. Kita angkat tangan, automatik kita angkat tangan ni darah naik cantik elok. Dia bukan darah pergi dulu baru tangan naik pelan-pelan, ataupun tangan naik pelan-pelan sekali baru darah naik. Ini semua cerita penyakit. Dia serentak menunjukkan benda tu wujud, menunjukkan benda tu sihat pada kita. Ikhwan, itu dia bagi penjelasan kepada kita tentang makna adab. Ni pula ikhwan, dia nak buat satu adab. Itu adab bertemu dan berjabat tangan. Adab bertemu dan berjabat tangan. Kita suar tangan, orang suar, kita salam. Benda ni ada tak dalam agama? Ataupun benda ni ada orang Melayu? Ataupun just say hello. Hello. Hi. Orang putih kan? Hello. Okay, Mr. John, you okay? Okay, fine. Belah. Atau macam mana? Satu, ketika seorang Muslim berjumpa dengan Muslim yang lain, maka mulailah dengan bagi salam. Ini satu adab. Ni berselisih dekat ni, bau ni punya dekat berselisih. Kalau seberang jalan, tak payahlah. Dia jalan balik sana, kita jalan balik ni. Kita punya tol nak pi, dia punya tol nak balik. Punya nak jaga adab, parking kereta, lintas jalan nak pi salam dengan dia. Bunyi pun kenal. Yang ni bukan adab, ni terlebih adab. Yang ni bagi menyusah orang. Selisih ni, kita selisih dekat dengan dia, dekat sangat selisih. Nak bayang dekat cashier tu dekat. Kita buat tak tahu. Ini menunjukkan tak ada adab. Lebih kita kenal satu taman, satu duk main mengaji, duk tengok, satu salam kita bagi kat dia. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut haqqul muslim 'alal muslim situn idza laqitahu fasallama alaih. Nabi kata hak orang Islam atas orang Islam ada 6. Jika engkau berjumpa dengan seorang Muslim, maka ucaplah ke atasnya salam. Dia jumpa orang Islam, Assalamualaikum. Dalam hadis Bukhari kata, ala man arafta wa man lam ta'rif. Hang kenal, hang tak kenal, bab nombor 2. Tapi dia dengan hang ni dah beretul bau dah. Tegak dah. Tak payah kata apa-apa. Assalamualaikum. Cukup. Selisih dekat. Jauh lain bab. Dekat. Maka bagi salam. Itu hak Nabi kata. Yang kedua, dianjurkan untuk menyertai salam. Kita bagi salam kat dia dengan berjabat tangan. Satu tangan kita suar kat dia. Rupanya benda ni ada. Jabat tangan dilakukan tanpa membongkok badan, tanpa pelukan dan tanpa cium tangan. Dia kata, Assalamualaikum sahabat, satu tangan kita suar. Tak payah duk pergi bongkok hormat dan buat bongkok biar melutut terus. Melutut terus, bukan berdiri ter dua lutut terus, tak payah. Satu simple kita hormat dia, kita senyum dan dia pun tahu tangan ni mai kerana dihormati. Suar tangan pi. Diriwayatkan daripada Al-Bara, dia menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata, ma min muslim yaltaqiyani fatasafahani
illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa. Hadis Abi Daud. Nabi kata tidaklah dua muslim berjumpa, ma min muslimain, tak dua orang Islam berjumpa. Lalu Nabi kata yaltaqiyani, dua kawan yang jumpa ni, fatasafahani, masing-masing duk ulur tangan nak salam, masing-masing nak salam. Nabi kata illa ghufira lahuma, malaikat Allah ampun dosa dua-dua. Dia jumpa, tengok hadis ni punya orang panggil apa dalam belajar hadis, dia panggil sirah. Hadis ni punya latar belakang dia apa dia? Dua orang Islam berjumpa. Bukan dua orang Islam ni tengah duk buat ibadat. Dua orang Islam ni berjumpa dalam satu, dia ni keluar daripada rumah dia ni keluar daripada rumah dia, jumpa kat mana? Jumpa kat supermarket. Jumpa kenal. Habis tak ada pun muslim, jarak dekat. Dia pun bagi satu senyum kat kita, kita pun bagi satu senyum, assalamualaikum, tangan pi. Melainkan kita bagi tu dalam kepala kita ni kena mau ingat, ya Allah, aku buat benda ni kerana hang suka. Aku buat benda ni pasal Nabi hang ada cerita. Aku buat benda ni ya Allah supaya aku ni jadi orang beradab, supaya orang tak anggap agamanya aku anuti agama sombong ya Allah. Ingat macam tu, ingat baik dengan Tuhan macam tu. Illa ghufira lahuma, Nabi kata dalam hadis Abi Daud ni, melainkan Allah ampun dosa depa dua orang ni qabla an yaftariqa, sebelum depa ni bercerai. Salam. Sahabat macam pernah tengok sahabat? Apa tak tengok pula kan? Hari tu kita pergi seorang Izzah, mamak tu duduk mengajak. Oh, ya, I know you. Ya, ingat. Sebelum tangan tu terangkat, dosa depa dah jatuh dah. Itu janji Nabi dalam hadis Imam Abi Daud. Jadi mungkin hadis ni lah sebahagian orang tua-tua kita lama-lama mereka ambil salam lepas sembahyang ni. Mungkin hadis lagu ni lah. Dia ambil lepas sembahyang suar tangan. Dia buat satu macam punya gerabak kereta api panjang. Mungkin lah dari segi asal usul dia buat tu kita pun tak tahu. Tapi bila kita jumpa hadis macam ni, kita pun jadi macam satu ingat lah. Gamaknya kita lepas sembahyang ni duk pergi salam ramai-ramai ni pasal ni lah. Sebenarnya yang Nabi abang ni bukan lepas sembahyang. Nabi abang ni dalam satu pertemuan. Orang tua-tua kita pergi ambil hadis tu, dia heret main lepas sembahyang. Dah lepas sembahyang kita bagi salam, dah zikir, dah istighfar, semua dah habis dah. Kawan sebelah kita suar tangan. Apa kita nak buat? Kita salam. Takkan kita nak tengok dari bawah, nak salam, jom pergi supermarket baru kita salam. Takkan kita nak kata macam tu. Dia suar, kita suar. Mudah-mudahan kita salam setelah dia suar tangan tu, agama menulis kita sebagai orang beradab. Kita tak bagi malu dia, kita tak bagi dia rasa kecewa. Tapi kita duk ingat kata kerana hadis ni kita salam dengan dia. Tak, bukan macam tu. Hadis ni maksud pertemuan lain daripada sembahyang. Sebab dalam riwayat cerita Nabi lepas sembahyang, Nabi baca istighfar, Nabi sebut Allahumma antas salam wa minkas salam. Nabi tengok sahabat Sa'ad, Nabi tengok muslimat keluar dak lagi, lepas tu terus Nabi bangkit tanpa Nabi salam mana-mana sahabat. Maka itu menunjukkan kepada kita salam lepas sembahyang yang kita duk salam ni, dia tak masuk dalam hadis ni. Tapi kalau ada orang buat dia suar tangan ke kita, kita jangan tempih tangan dia. Kita tak beradab. Tapi salam itu ada dalam tempat-tempat yang lain. Jadi dia bagi dua pada kita. Jumpa, assalamualaikum, satu tangan kita ulur. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik, dia menyatakan bahawa seorang lelaki bertanya pada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apakah salah seorang daripada kami berjumpa dengan saudara atau sahabatnya, maka bolehkah dia membongkokkan badan kepada saudaranya tu?"
Ini juga hadis Abi Daud. Ya Rasulullah, kalau kita jumpa, kita boleh tak jumpa, kita hormat dia, kita buat terbongkok-bongkok, kita merendahkan tubuh badan kita? Nabi SAW jawab, Nabi kata tidak, Nabi kata jangan. Itu bukan cara dia. Laki-laki itu tanya lagi, bolehkah ia memeluk dan menciumnya? Boleh tak saya peluk dia, saya cium dia sekali? Maka Nabi SAW jawab, Nabi kata tak payah sampai macam tu. Laki-laki itu tanya lagi, bolehkah aku memegang tangannya dan menjabat tangannya? Maka Nabi SAW menjawab, Nabi kata ya. Ya, Nabi kata. Anas bin Malik duduk dengan Nabi dalam hadis Tirmizi ni. Hadis ini hadis hasan riwayat At-Tirmizi. Ada satu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau kita jumpa kawan kita, boleh tak kita terbongkok-bongkok hormat dia? Nabi kita tak payah macam tu. Kita peluk dia, kita cium dia. Nabi kita tak payah sampai macam tu. Pasal kawan ni kita jumpa hari-hari. Nak peluk, nak cium ni siapa dia? Kawan yang kita apa? Dia pergi Mekah sampai 50 hari, dia pergi Mekah sampai sebulan, dia pergi Mekah sampai nak masuk 2 bulan. Lama tak jumpa, dia balik-balik peluk. Lama tak jumpa dia, kita peluk dia. Itu ada. Ni hari-hari duk jumpa, hingga 2 minit jumpa hang peluk, 2 minit jumpa hang peluk. Keluar pancuk, oh sahabat, peluk pula. Jumpa pakai kereta, sahabat, peluk pula. Satu kawan pergi snap pula satu gambar, punja pula dia nak jadi kan. Nabi kata jenis jumpa hari-hari ni, Nabi kata cukup suar tangan, salam dengan dia. Allah Ta'ala akan ampun dosa 2 orang yang bersalam kerana Allah ni. Jadi ini menunjukkan salam ni, bersalaman itu wujud. Agama dalam hadis benda tu wujud, dan dia termasuk daripada satu adab. Dia termasuk daripada satu adab patut kita buat. Jumpa orang, cakap, tangan kita suar. Lebih-lebih orang Islam. Dia kata tidak berjabat tangan dengan wanita yang tak halal bagi dia. Elok kan? Salam dengan perempuan yang bukan mahram kita, bukan saudara susu dengan kita, tak ada hubungan apa dengan kita, kita pun halal nikah dengan dia, dia pun halal nikah dengan kita, maka elakkan. Ibnu Syihab menyatakan bahawa Urwah bin Az-Zubair memberitahu kepadanya bahawa Aisyah radhiyallahu anha berkata, jika kaum mukminat itu telah berikrar dengan perkataan mereka, yakni berbai'ah, maka Nabi SAW akan kata, in taliqna faqad bay'atukunna. Dan Nabi ada juga muslimat mai bai'ah, janji setia. Maka Nabi akan suruh dia bercakap, kami susah senang bersama Nabi, kami tak mencuri, kami tak berzina, kami tak akan bunuh anak kami. Ada 6 ataupun 7 perkara dalam hadis Bukhari. Nabi minta satu bai'ah, satu janji. Peringkat awal Islam dulu ni, orang Islam kena jaga, jangan buat benda ni semua. Maka di antara orang yang mai duduk depan Nabi janji bai'ah ni ialah muslimat. Maka bila dia sebut, dia pun nak suar tangan. Nabi kata, in taliqna faqad bay'atukunna. Nabi kata, sudah, hampa dah janji dengan aku, hampa boleh pergi balik. Nabi tak suar tangan macam mana Nabi suar tangan pada laki-laki. Nabi suar tangan, sahabat semua pakat letak tangan atas Nabi, letak tangan atas Nabi. Nabi kata, berjanjilah dengan aku, hampa tak akan buat lagu ni, hampa tak akan khianat, hampa tak akan macam ni, hampa tak akan macam ni. Tidak, tangan Nabi SAW tidak pernah menyentuh tangan seorang perempuan pun. Nabi hanya mengambil bai'ah, janji setia dengan perkataan sahaja, demi Allah. Rasulullah SAW tak pernah mengambil bai'ah dari wanita-wanita kecuali dengan apa yang Allah perintahkan. Yakni Nabi mengucap perkataan faqad bay'atukunna, sungguh aku telah mengambil janji setia kalian kepada mereka. Ini menunjukkan elaklah, elak daripada bersalam dengan orang yang macam ni. Diriwayatkan daripada Umaymah binti Ruqayyah
bahawa Nabi SAW menyebut ini la usafihun nisa. Nabi kata sesungguhnya aku tidak akan bersalaman dengan orang-orang perempuan. Aku tak mau salam dengan orang perempuan. Hadis ni hadis Ibnu Hibban. Cuma ulama bincang, hadis-hadis macam ni Nabi tidak meletakkan satu ancam. Kalau hang salam juga, hang jaga tangan tu akan dibakar dalam neraka. Nabi tak ancam. Maka ulama kata ini dia masuk dalam bab min babil aula. Lebih baik hang jangan buat, takut ada fitnah. Takut ada fitnah. Bini kita cemburu, kita duk pergi buat. Kita bukan tahu bini kita punya duk pandang. Orang main rumah kita sebenar apa, rumah terbuka ke, tingkap terbuka ke, kita buat di rumah kita, kita duk pergi salam. Bini kita duk kira. Orang perempuan ni dia matematik bagus. Kan dia satu macam kelebihan Allah bagi kat dia. Kita balik dia boleh bau. Dia kata abang masa pi tadi pakai atar bau lain, lah balik bau lain. Kita kata dahsyat lah. Kita pun kira tak bau dah atar kita. Dia punya sesunguk tu. Dia dahsyat. Kan bahasa ilmu alam dulu duk mengaji kan, dia kata sesunguk tu. Dia dahsyat. Dia tengok atas bau kita ni ada macam satu rambut je tu. Kita kata rambut. Dia angkat. Dah, dia kata abang ni bukan rambut, bulu hidung. Benda ni bila masuk lab? Macam mana hang boleh tahu? Tahulah bang, kita kahwin dah 30 tahun. Dahsyat lah. Dia punya tu Allah bagi kat dia. Tapi dia reverse cerita, dia bagi pagar tumbang. Pagar sikit punya, orang utara kata sikit punya nala ke pagar tu punya besar, dia boleh ghostan kereta tumbang pagar tu. Dia boleh bagi beza rambut, bulu hidung, dia boleh bau kita punya perfume pi lain, tapi pagar rumah dia tak nampak, gedegam dia bagi. Dia masalah mata rabun, dia masalah ni kan. Dia cantik kan. Jadi dia duduk tengok kita salam dengan orang, dia duduk record. Satu macam recording dia buat. MP3 pun ada, DVD pun ada, dia duduk ambil gambar ni semua. Kita pun dah habis majlis duduk, amboi kita kata letih, mau tak letih dia kata, salam dengan 25 orang. Boleh kira. Dah. Jadi kalau bini kita macam tu, kita jangan cari masalah. Awal-awal kita bendis tangan kita, gantung kat leher. Orang main salam, kita kata you can see nah. You can see. Aku masalah mau, aku tak mau. Nabi ambil sikap macam tu. Rumah tangga dia selamat, orang nak kata kat dia pun tak boleh. Nabi ambil sikap lagu tu, dia tak mau salam. Dia tak mau salam, dia tak mau salam, take for granted, dia tak mau cari masalah, kemudian dia tak mau. Dia macam tu. Tapi ulama kata hadis-hadis macam ni Nabi tidak mengancam. Maka pasal itu sebahagian ulama kata boleh salam dengan orang perempuan kalau keadaan-keadaan itu dia yang start. Jadi perempuan tak mengaji ni banyak kan. Perempuan hak mengaji tangan masuk dalam tudung, jumpa ustaz cakap lagu tu mengaji. Tu reti. Ni hak tak tangan gewang kata. Macam menyanyi pok ye dia sembang. Cara dia sembang tu macam nak gerengam muka kita. Kita jenak duk elak. Kata kasar kawan ni. Okey ustaz, nak balik. Ni kadang-kadang dia nak balik satu tampak dia bagi kat bawah kita. Okey ustaz. Kita hang player football ke? Okey ustaz, satu macam dia tampak je lah ustaz. Kita dah usia takut orang tengok, orang tak tengok kita pun seronok juga. Ni takut orang duk tengok kan. Satu tampak pula bau kita, dia tolak habis kita lagu tu. Dia suar tangan. Kalau kita berani cakap, kita kata kak, kita salam lagu. Kan? Kita berani cakap dan kita berani ambil risiko. Kita tengok ayat muka dia tak berubah. Dia kata, Ustaz, saya pun nak ambil berkat Ustaz juga. Ustaz mula garu tempat tak kata Dia bukan masalah salam, dia nak ambil berkat. Kan Al-Fadil ni ada berkat lah.
kita pun duk tengok kiri kanan, aku pandang kiri, aku pandang kanan, siapa lah nak jadi masalah ni pula. Nabi ni semua Nabi tak mau. Nabi tahu bini dia lagu mana, Nabi tahu perangai Aisyah lagu mana, Nabi tahu Maimunah lagu mana, Nabi tahu Ummu Salamah perangai macam mana, dan Nabi tahu dia duduk tengah masyarakat apa, dia tahu. Dan dia tahu dia siapa, dia Rasulullah. Kalau dia start duk pergi buat merenyeh macam ni, umat dia nak jadi apa? Maka dalam fiqh dia kata apa? Sadduz zara'i'. Sadduz zara'i', sekat musibah depan tu dengan kita jangan buat benda lagu ni. Tapi kalau keadaan tu darurat, kita boleh tahulah tak ada dah benda halal nak makan kecuali menatang tu lalu makan bila darurat, orang bukan Islam, dia pun tak tahu kita pun tak sempat. Satu salam lepas ni, satu lama punya duduk kan, lama punya duduk amboi. Cina tu dah lepas, dia duduk genggam tak habis lagi. Amboi kan. Yang ni agama tak mau. Adab ni semua berkaitan dengan adab. Tidak memandang kepada wanita yang tak halal bagi dia. Duk pergi perhati, tengok lama, duk tengok. Dia kata tak boleh. Firman Allah Ta'ala, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ni semua berkaitan dengan adab. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Tahan pandangan. Pandangan ini ikhwan, satu anak panah daripada anak panah syaitan ni duduk dekat mata. Dia kadang-kadang dia tengok orang, tambah-tambah orang dia tengok tu dia tak suka. Cantiknya. Tengok dia boleh buat satu karangan summary. Kan kita mengaji sekolah kan, cikgu suruh buat insya' ni, buat karangan ni. Satu summary dia main dalam kepala. Patut muka hidung pun tak elok, perangai tak elok. Dia boleh tengok. Dia tak suka kawan tu. Tengok-tengok lepas main subuh imam duk zikir, kawan tu mengantuk lena. Dia buat karangan. Tengok zikir pun balok, malas. Dia ni mata ni bila dia tengok dalam ni, dia main gambar. Cerita macam-macam dia boleh buat. Maka Nabi suruh kita jaga pandangan. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, dia berkata, Al-Fadl bin Abbas dibonceng oleh Nabi SAW. Nabi satu hari Nabi bawa Al-Fadl bin Abbas, saudara kepada Abdullah bin Abbas, naik kalder dengan Nabi. Lalu datang satu wanita daripada Bani Khatham untuk minta fatwa pada Nabi. Al-Fadl melihat wanita itu dan wanita itu pun melihat dia. Maka Nabi SAW memalingkan wajah Al-Fadl ke arah lain. Nabi tahu. Pandangan ni Nabi, kawan, dia Nabi, dia tahu. Dia ni tengok pasal apa, cara kawan kita dengan anak-anak kita kan. Kita tahu perangai anak kita ke mana. Kan? Dia menangis tu, dia menangis lapar ke, dia buat perangai ke, dia sakit ke, kita tahu. Al-Fadl budak muda yang mai tanya soalan kat Nabi pun orang muda, perempuan muda. Jadi Al-Fadl ni dia tengok tu, Nabi tolak muka dia. Nabi kata sudah. Ada tengok satu akhlak Nabi, dia tak bagi malu orang. Dia tak bagi malu orang. Satu macam dia melawak, tak tangan dia dekat muka, dekat pipi Al-Fadl, dia tolak pergi balik sana. Dia kata tengok pokok kurma pula. Itu Nabi asuh kita, ikhwatul iman, Nabi asuh. Sama juga yang kelima, dia kata wanita pun tidak boleh memandang laki-laki yang bukan mahram dia. Perempuan pun sama juga. Satu pandangan, kalau bahasa utara dia kata pandangan gatai. Itu macamnya gatai. Dia tengok satu macam, dia angkat kening. Dalam dia tak tengok pun, jantan ni duk tengok dia, tambah dia pergi angkat kening. Cari masalah benda tu. Jangan. Allah berfirman, qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna. Allah kata, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka pun menahan pandangan mereka.
Diriwayatkan daripada Ibnu Syihab bahawa Nabi SAW telah bercerita padanya bahawa Ummu Salamah menyatakan, ketika dia bersama Rasulullah SAW dan Maimunah, tiba-tiba datang Ibnu Ummi Maktum. Waktu itu sudah turun perintah berhijab. Maka Nabi SAW kata, ihtijaba minhu. Nabi kata, berhijablah kalian berdua daripada Ibnu Ummi Maktum. Cerita daripada Ummu Salamah dan Maimunah. Masa tu ayat suruh pakai tudung ni semua dah turun dah. Ni Tok Bilal Nabi ni yang kata muazzin yang mata tak nampak ni, dia masuk mai rumah Nabi. Nabi kata kepada Ummu Salamah dan Nabi kata pada Maimunah, Nabi kata ihtijaba minhu. Nabi kata, noh, muazzin kita mai, hampa pergi pakai tudung. Sedangkan dia buta, hampa pakai tudung. Isteri Nabi dua orang ni jawab, dia kata, wahai Rasulullah, bukankah dia satu orang yang buta? Ya Rasulullah, bukankah dia satu orang yang buta? Nabi SAW kata, dia tak akan melihat dan mengenali kami. Maka Nabi jawab, Nabi kata, alastuma tubsirani? Nabi kata, tapi bukankah kalian berdua tak buta? Nabi suruh jaga. Pandangan campur dengan siapa pun, aurat, jaga. Kita ada anak perempuan, dia kawan dengan kawan-kawan sekolah dia macam mana pun, kita kena pesan. Kawan nak belajar, nak ambil maklumat, nak bertukar nombor telefon boleh, tapi ada batas. Cara sembang ni, sampai orang bang asyak pun tak dengar, bang maghrib pun tak dengar, bang isya punya layan kawan. Sembang bukan-bukan, tak ada batas. Sembang tak ada batas. Boleh dia cuit pinggang, dia pula cuit pinggang anak kita pula tampak dia, pulih telinga dia. Tak boleh, kita kata sorry. Kalau boleh, saya Abdullah ibnu Ummi Maktum ni, Nabi lepas. Dia satu orang yang buta. Pasal tu di antara ulama fiqh bincang, perempuan muslimat, perempuan dia duduk dengan perempuan kafir, boleh tak dia buka tudung dia ni, semua ni dia buka? Ulama fiqh letak syarat. Syarat apa? Perempuan kafir ni bukan jenis suka menyampaikan maklumat. Dia balik, dia pergi cerita kat keluarga dia. Dia kata, tadi saya pergi rumah satu rumah orang Melayu. Ingat tak duk kerja saya sekali, dia kata, rambut dia pendek dia start cerita. Bila dia start cerita, abang dia ke, adik dia ke yang kerja sekali dengan perempuan ni dapat gambaran aurat perempuan tu. Maka ulama fiqh kata, kalau kita tahu dah perangai dia macam ni, lain kali kita duduk sebilik dengan dia pun, kita jangan buka aurat kita. Tapi kalau dia satu perempuan yang perangai elok, maka tak apalah, kita buka tudung dia semua, tak jadi masalah. Bukan kata perempuan kafir saja, perempuan Melayu pun lagu tu jugalah. Bini dia lelaki, dia tanya, hang pergi mana? Tak, abang tadi pergi dengan mereka. Abang kenal tak Joyah tu abang? Ni perempuan Melayu ni. Tadi perempuan Cina, tak apalah dia Cina, ni Melayu ni. Hak makan daging korban baru ni. Yang baca doa Muharram kemarin ni perempuan Melayu ni. Abang tahu tak Hajah Joyah tu? Lah. Allah bang. Dia kata, hang pasal apa macam nampak hantu je? Lah, dia buka tudung, cuy terkejut. Rupanya botak sampai tengah kepala. Dia pergi cerita macam tu. Dia lelaki dia pun pergi masjid, jumpa hajah kita kan. Nak senyum tak senyum sama banyak. Dia tengok telekong kawan tu. Rupanya hang botak no. Ini perempuan jahat. Maka dah kita tahu perangai dia lagu tu, dia suka cerita aib orang dekat somebody else yang bukan mahram dia, maka lain kali kita tak boleh. Kita mesti mau jaga kita punya perangai kita kat dia. Macam tu juga. Ini apa? Dalam hadis dia panggil apa? Mu'taman dia panggil. Mu'taman. Apa maksud mu'taman? Dalam hadis Nabi sebut mu'taman. Sebab dia kadang-kadang orang mencerita satu masalah kat kita.
Kadang-kadang yang kena benda ni ustaz lah, Al-Fadhil. Ustaz, saya ada masalah rumah tangga ustaz. Bila satu orang dia mencerita hal dia pada kita, bermakna dia ni muktaman dengan kita. Apa dia? Dia mengamanahkan kita dengan story hidup dia tu. Kita tak boleh cerita ke orang. Nak pi buat kita punya CD ceramah bagi laku, tak boleh. Ustaz buka saya dah. Saya 2 hari sudah ada kawan main rumah. Dia start lah. Sedangkan agama menamakan al-mushtar ni, orang yang orang suka minta nasihat dia ni, agama kata dia tu muktaman, orang yang dipercayai, diamanah cerita. Dia ceritalah, kalau dia nak cerita pun cerita sahabat percaya tak kalau saya cerita dalam dunia ni ada kes-kes macam ni? Tak payah cerita 2 hari sudah kawan main rumah, 2 hari sudah yang main tu, lepas tu depa ni lepas tu bubuh pula tajuk ceramah. Rumah tangga orang ni pergi jadi tajuk ceramah, best seller pula. Saya ada 2 orang main rumah saya berkelahi depan saya, hak laki kata lagu tu, bini kata lagu ni, saya pun bagi nasihat. Kira Al-Fadhil dah siap lah dia bagi nasihat. Saya bagi nasihat, lepas tu alhamdulillah lah. Kita ni al-mushtar ni muktaman, kita diamanah. Jadi jangan buka cerita. Kalau kita nak, pasal tu Nawawi kata bila satu orang tu dah mati, walaupun dia jahat, bila kita nak cerita sesuatu berkenaan dengan mayat dia, kita nak orang kongsi pelajaran, Nawawi kata kita kena cerita dalam bentuk yang umum, yang orang tak boleh detect mayat siapa dia cerita ni. Jangan beritahu ikhwan, minggu sudah ada ingat tak saya tak mai kuliah maghrib hari tu, tahu tak pasal apa? Saya pergi bagi mandi mayat. Jadi orang ni buka internet lah, tengok minggu sudah dia kuliah di mana. Tengok, kita dah bongkar aib orang. Cerita ikhwan pernah jadi. Kita jangan buat benda-benda macam ni ikhwan. Cerita bagi orang tak boleh tangkap. Ni kita bagi dengan clue. Cerita pula huruf tengah I, huruf belakang S, bagi orang senang teka. Jangan buat lagu tu. Kita dipercayai. Agama tak bagi macam tu. Adab tidak berkhaluat, berdua-duaan dengan wanita yang tak halal bagi dia. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, dia kata, aku dengar Nabi SAW sebut, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dhu mahram wa la tusafir al-mar'atu illa ma'adhi mahram. Jangan sekali-kali satu orang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita. Jangan buat macam tu. Bila agama kata jangan, maknanya jangan. Kita start buat, kita akan tanggung fitnah dia. Demikian juga tak boleh seorang wanita berpergian jauh kecuali beserta mahram. Perempuan nak jalan jauh seorang diri, jangan. Dia kena jaga selamat diri dia tu. Dia kena jaga. Lalu satu laki-laki berdiri seraya berkata, wahai Rasulullah, saya ditetapkan untuk mengikut perang anu dan anu, sementara isteri saya hendak berangkat haji. Maka Nabi SAW sebut, Nabi kata, intaliq fahujja ma'amra'atik. Nabi kata, berangkatlah haji bersama dengan isteri kau itu. Tu sahabat kata, ya Rasulullah duk bercakap perempuan jangan berjalan seorang-seorang ni, saya nak cerita saya ni macam mana? Saya nak pergi perang, bini nak pergi haji pula tahun ni, dia pula pergi dapat tahun ni pula. Saya nak pergi perang, macam mana? Anda tengok Nabi kata apa dia? Nabi kata tak ada apa-apa. Nabi kata hang dengan bini hang dua-dua pergi haji, tak pergi perang. Tengok macam mana suami ni dia kena jaga bini dia. Suami ni kena teman isteri dia. Lepas pasal malam pergi seorang-seorang, bunyi pun saya malas pergi pasal malam. Habis bini hang pergi seorang. Itu yang saya malas tak mau pergi. Apa punya serabut punya lelaki. Duh pergi beratus bau bangla. Ni duk pergi sembang di sana. Yang bini pula kata, ustaz, bawang murah pasal malam. Kalau pergi beli di supermarket, minyak naik 2 kupang.
Walaupun GST April Januari tahun depan baru nak naik, tapi dia beli pasar malam murah Ustaz. Bini nak pergi beli pasar malam bawang. Hak lelaki ni tak bohong Ustaz, kita dah mandi pakai jubah cantik elok nak pergi, tak ada apa, buka jubah tu gantung, pakai baju t-shirt, kena ikut dia. Tak, saya duduk dalam kereta, dia pergi, tak boleh, kena ikut dia, kena ikut, kena tengok dia, kena escort dia. Dan saya tak boleh, bagi boleh bagi boleh anjing pun boleh pegang, takkan pasal malam tak boleh pergi apa ni kan. Boleh snap satu gambar dengan anjing, senyum pula kan. Takkan pasal malam ikut bini tak boleh kot. Tak, saya boleh tak boleh kena ikut. Tak, kami memecah Ustaz. Dia makan kenduri belah Gombak, saya makan kenduri belah Seri Kembangan tak boleh, dua-dua kena pergi Gombak. Sekali lagi dua-dua tembak pergi ke Seri Kembangan. Tak boleh Ustaz, masa tak cukup pergi satu sudah. Habis lagi satu macam mana? Lagi satu telefon hantar pergi kat dia, satu WhatsApp hantar pergi kat dia, saudara saya minta maaf, saya bukan tak mau pergi, tapi saya tak boleh mai. Besok pergilah ziarah dia. Bawa lah satu buah tangan, jumpa dia, minta maaf kat dia, bagi. Ni bini nak pergi Gombak, laki pergi sedih, bini bawa kereta seorang-seorang, hak laki pergi dengan kawan, bini pergi seorang-seorang. Tengok hal bercampur punya laki. Yang Nabi kata dekat kawan ni, tak usah pergi perang, teman bini hang pergi haji, teman pergi haji. Jadi kita kalau dapat pergi haji ni ikhwan, kita jangan jadi hati kita, orang Pulau Pinang panggil hati mangkang. Dapat pergi haji kita seronok alhamdulillah. Bini dapat, laki tak dapat, laki nanti buat surat permohonan. Kita jangan jadi mangkus. Orang Arab kata mangkus ni jiwa terbalik. Bini dapat pi, dia dapat pi, dia pergi buat surat permohonan dekat tabung haji. Dia kata bagi bini pi dulu boleh tak, saya nak pi lagi 2 tahun. Mangkuk punya lelaki. Mudah-mudahan jiwa kita tak jadi lagu tu. Dia tak mau teman, dia kata saya tak boleh Ustaz, daripada masak, daripada buat kerja rumah, saya tak boleh buat dengan bini saya. Kalau saya buat berkelih, yang buat tak berkelih dengan bini ni, buat anak je lah, yang tu je lah aman damai. Lelih berkelih. Anda tengok, tak ada lah benda ni, tak ada. Jadi saya bagi contoh je, jangan sampai macam tu. Tak mau teman bini, kena teman ikhwan. Walaupun kita tak suka benda tu, kita kena bagi suka. Pasal Nabi suruh teman. Nabi kata hang tak usah pergi jihad, ikut bini hang. Itu adab dia ikhwan, adab dia. Satu tajuk akhir nombor 7 ni, dibolehkan seseorang untuk berdiri dalam rangka memuliakan orang yang datang kepada dia. Satu orang mai kat kita, kita boleh bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri, tanda kata kita muliakan dia. Kan? Dia mai kat kita, kita hormat dia. Diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata ketika Banu Khuzaimah menyerahkan urusan mereka kepada keputusan daripada Sa'ad bin Mu'az, maka Nabi SAW mengutus utusan kepadanya agar Sa'ad datang kepada Nabi. Maka Sa'ad datang menaiki kaldeh. Setelah dia sampai dekat kat Nabi, Nabi SAW kata, qumu ila sayyidikum. Nabi kata, berdirilah kalian untuk menghormati pemimpin kalian. Satu orang mai, dia ada kelebihan, kita boleh bangkit berdiri, kita hormat dia. Hormat kerana kelebihan yang dia ada. Hormat ada makna tak apa ikhwan. Ni hormat tak ada makna, hormat yang tak ada makna. Kita bangkit, dia satu orang ada kelebihan, dia lalu depan kita, kita bangkit. Tak payah bangkit lari-lari pergi kat dia, tak payah pergi kat dia. Kita duduk tempat kita, kita bangkit berdiri. Daripada tempat kita, dia tamping tu lari pergi, tak payah lari kat dia. Duduk tempat kita, dia lalu depan kita, kita nak suar satu tangan kepada dia, kita boleh suar satu tangan kepada dia. Diriwayatkan daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahawa apabila Fatimah datang, Nabi SAW berdiri menyambut Fatimah, lalu pegang tangan Fatimah, Nabi cium Fatimah, dan Nabi mendudukkan Fatimah di tempat duduk Nabi. Demikian pula apabila Nabi datang kepada
Demikian pula apabila Rasulullah datang kepada Fatimah, maka Fatimah berdiri menyambut Nabi, memegang tangan Nabi, mencium Nabi dan menudukkan Nabi di tempat Fatimah duduk. Hadis Abi Daud, hadis sahih. Dalam hadis Muslim cerita, ikhwan, Aisyah cerita dalam hadis Imam Muslim macam mana Nabi layan Fatimah ni. Oh, dahsyat. Tengah-tengah Nabi duduk sembang, tiba-tiba Fatimah bagi salam, Nabi bangkit. Fatimah mai, Nabi pegang Fatimah, Nabi sayang pipi Fatimah, kiri kanan Nabi cium anak dia, Nabi letak sebelah dia, Nabi kata, ini anak sayang aku. Dalam hadis Muslim, Aisyah kata, aku tak pernah tengok satu orang yang perangai dia sama dengan perangai Nabi, melainkan orang itu adalah Fatimah, kata Aisyah. Apa Nabi buat dekat dia, yang tu yang dia buat dalam hidup dia. Nabi pula mai rumah dia, dia sambut ayah dia, dia cium tangan ayah dia, dia suruh ayah dia duduk, dia tanya habang ayah dia, ayah nak makan apa, semua dia tanya. Ini adab. Ini di antara adab ikhwatul iman. Antum tengok nombor 8, dia cerita kepada kita adab. Adab juga ulama bahas, boleh tak kita cium tangan orang ni? Satu asar daripada Anas bin Malik, Sabit Al-Bunani. Sabit Al-Bunani ni anak murid kepada Anas bin Malik. Dia tanya kepada Anas bin Malik, dia kata, Anas, pernah tak tangan hang ni bersentuh dengan tangan Nabi? Anas kata, aku jadi khadam Nabi 10 tahun, dah tentu dah aku sentuh tangan Nabi. Bila Sabit Al-Bunani dia dengar Anas kata macam tu, dia tarik tangan Anas, dia tarik tangan Anas, dia cium tangan Anas. Anas kata, pasal apa? Dia kata, aku cium tangan yang tangan tu pernah kena tangan Nabi, sebab aku tak pernah tengok Nabi. Maka Anas tidak menolak ciumnya tangan Sabit Al-Bunani kepada tangan Anas. Maka fuqaha buat keputusan, hukum cium tangan orang-orang yang kita rasa dia ada kelebihan, hukum dia harus. Tak salah. Kita tak boleh kata dia bid'ah. Tak, dia tak salah. Dia benda tu ada di kalangan para sahabat. Cuma Syekh Nasaruddin Albani dalam kitab dia, dia kata apa? Jangan kita cium tangan tokoh-tokoh zalim, tokoh-tokoh bid'ah. Bila kita cium tangan tokoh-tokoh lagu tu, takut orang salah faham, orang ingat dia ni ada kelebihan pula. Kita nak cium tangan siapa? Tangan orang-orang yang ada takwa dia pada mata kita. Jangan pergi habang kat dia, ni saya cium tangan ni pasal hang takwa, sekali dia jadi burung merak, dia pergi terbang. Tak, kita punya simpan hati kita lah. Kita nak peluk dia, kita nak cium pipi dia, kita nak cium dahi dia, kita nak cium tangan dia. Dalam hati kita tersemat, oi, kita kata, dia ni aku nampak warak. Yang dulu mufti Selangor dulu kan. Ni Selangor lah kan. Apa nama, Datuk Ishak Haji Bahrum kan. Orang tengok dia, kalau orang rasa tak cium dia, tak peluk dia, satu rugi. Mufti lah tak ada lah, Ishak Haji Bahrum lah dulu. Dia sama umur lah dengan saya. Saya ingat lagi pengalaman. Saya ambil dia di airport, saya jadi driver dia. Dia menceramah di Pulau Pinang, saya bawa. Saya rasa rugi tengok cermin depan, saya nak kena tengok cermin belakang. Sampai dia kata, no, depan ada kereta. Baru saya break. Asal saya bawa dia pergi makan, turun kapal terbang Pulau Pinang tu, ajak. Saya tahu kita duduk naik kapal terbang, turun kita tahu lah lapak lagu mana. Tambah jumpa pelambur gari tak apa segok, lagi lapak. Dia tak mau layan kita, lagi lapak. Jadi saya bawa dia pergi kedai makan. Berhenti satu kedai makan, dia order ayam. Saya ingat dia duduk di kedai tak sampai pun 3 minit. Beza dengan kita 3 jam. Sampai tokek kedai kata, awak malam ni nak mulai kat sini ke? Kita tanya pula, kalau ada tempat boleh. Kita pula tanya lagu tu. Saya ingat lagi dia order teh, dia order Nescafe apa tu, Milo kosong. Itu dia minum Milo pun tak habis, dia hirup sejerit. Dia pandang kanan, dia pandang kiri, dia kata, nak balik. Tak syok, dia tak syok duduk kedai-kedai. Tak ada kat hotel.
Satu benda dia tanya kat saya, dia kata besok pagi nak mai pukul berapa. Masa tu subuh sekitar dalam pukul 6. Okey, dia kata daripada hotel nak pergi tempat kuliah tu, masjid tu 5 minit aja. Macam tempat saya duduk masa ni 5 minit aja. Okey, bang pukul 6, dia kata pukul 5 saya tunggu. Alamak. Kita pukul 5 baru jam bunyi baru nak mangkit. Dia pukul 5 nak tunggu kat lobi, kita duduk kat rodai. Awak biar betul kontor ni. Dia kata pukul 5, habis hang tidur pukul berapa? Hang bangkit pukul berapa? Pukul 5, Tok Bilal pun tak bangkit lagi. Jadi kita tengok, kita rasa nak cium dia, rasa nak peluk dia, rasa nak... Orang ni orangnya ada Zul Fadlin, orangnya ada kelebihan. Kalau mai apa, tak ada apa dengan subuh mayang pun dak, lagu duk buat cakap pandai, tak sah. Tak usah tunjuk kata dia dimuliakan dengan kaedah-kaedah yang macam tu. Itu ikhwan adab dia. Lepas tu nanti antum balik, antum boleh masuk muka surat 17, dia cerita bagaimana adab mengucap salam pula. Tadi kita cerita adab macam mana bersalam. Ni nak bagi salam pula macam mana? Nak sebut Assalamualaikum. Ni baru satu adab, dia ada 3 adab. Adab apa? Adab salam, adab bagi salam, adab berjabat tangan, adab bagi salam. Satu adab dah main 7.5. Tu lagu tak merepek tu. Kalau campur merepek sikit tadi, itu antum boleh balik, antum boleh tengok sikit-sikit sebanyak apa yang bermanfaat kepada kita ikhwan, kita kongsi dengan anak-anak kita. Benda paling penting anak-anak kita ikhwan, bagi dia tahu benda ni semua. Bagi dia tahu salam yang Nabi ajak macam mana. Bukan calik tangan. Dia bukan calik tangan macam tu. Dia satu musafahah, bahasa Arab ni kata apa? Tapak tangan ni dia kena dengan perut tapak tangan. Mau cantik pula lagi, mata kita renung dalam mata dia. Jangan duk buat macam belah hantu raya. Orang tengok kita pandang keleng. Dia kata membelah nampak. Bila kita salam dengan orang, mata kita duk sembang dengan orang lain. Dia duk tengok kita, muka kita beralih tengok orang lain. Hati kita ni ada apa? Hati kita ni menunjukkan kita tak tenang dengan dia. Satu tangan pegang, kita tengok muka dia. Dia pun mau tengok, mau senyum kat kita. Satu cantik punya musafahah itu terhasil. Kalau satu macam punya satu macam punya ujung jari je, sekapik tangan tak mau, kita pegang tangan dia, dia buat loy lagu tu je, kita aja punya duk picit, kita duk picit tangan dia, dia buat loy aja. Nampak sangat dia ada benda tak kontak, ada benda tak touch. Pasal tu agama ajak benda ni semua kat kita ikhwan, nak bagi jadi elok. Lepas tu kita buat bagi elok. Perempuan salam dengan perempuan, lelaki salam dengan, kecuali doktor, siapa-siapa nak kena pegang tangan orang, itu lain bab. Hak tu kita boleh faham, al-ma'lum minad din bi darurah, kita boleh faham. Doktor pun tak boleh pegang orang macam mana? Masuk muslimat, doktor pula buh tangan dalam poket. Sakit apa? Kata saya demam. Tu panas tu? Tak, dia kata demam, saya demam sejuk. Dia ni layak buruk lah kan doktor. Aku demam matanya panas pula lah. Ni doktor tak mau cek saya ke? Tak apa. Kita bukan mahram. Lagu tu hang jadi doktor. Doktor ayam boleh lah lagu tu. Kan Nabi ajak kita ziarah orang sakit, pegang tangan dia, buat macam kita ambil berat. Yang satu bab pula nanti ada bab kita ziarah orang macam mana Nabi ajak, buat ambil berat. Kita bukan doktor pun, tapi cara tu kita ambil berat. Tanya dia, kaifa tajiduk, ni macam mana ni? Lah macam mana? Dah makan ubat ke? Itu berapa hospital dah pergi? Itu doktor pakar kata apa? Buat tanya macam tu, buat tanya ambil berat dengan ayak muka, dengan mata kita besar kecil besar, kening kita naik turun, buat muka macam susah hati. Tu doktor pakar kata apa? Dia kata siapa sakit ni? Dia ni ke aku yang sakit? Kan? Cara kita ambil berat. Lepas tu tanya pula, ni sakit ni tak mana?
dia pun habaq kata belah kiri ni. Kita pula ambil tangan kita tak belah kiri. Tak tangan belah kiri. Mau cantik pula baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fuh. Mau cantik lagi pimboi. Tu baca bismillah mau sengak pula. Bismillahirrahmanirrahim. Buat mulut muncung, tarik mai pi depan balik, tarik mai pi depan balik. Membuat lagu tu pula. Puh satu. Lepas tu tanya pula, la rasa lagu mana? Dan tanya. Dia pun tadi lah rasa kurang sikit dah. Nampak? Psikologi. Bukan ada apa-apa, kita pun tahu. Kita pun bomoh pun tak terima kita. Tapi psikologi kita tu, habaq kata kita raih dia. Nabi letak tangan atas kepala orang demam. Nabi kata syafakallah, la ba'sa tahurun. InsyaAllah hadis Imam Muslim. Doa-doa ni semua ada dalam Riyadhus Salihin. Nabi ajak baca apa? Kita pun pegang dia. Oh sahabat, lagu ni punya sakit sahabat. Nombor satu, anak nak beritahu lah, Allah ampun dosa entah semua. Oh dia dengar, dia rasa ditakziahkan. Oh macam tu sahabat. Ni lagu ni punya sakit sahabat. Ni tak berat lah. Kawan kita lagi berat daripada ni. Seminggu lega. Ni entah sikit sangat. Tak Allah, bukan kata seminggu, lagi 2-3 jam makan ubat, boleh pergi main football balik lah. Bagi satu. Oh dia pun rasa tak berat. Walahai doktor pakar kata 50-50. Tapi kita bagi satu macam, sahabat, hidup mati tangan Tuhan. Ada ingat tak kita duk baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati? Sambung balik sahabat. Dia subuh pun tak sembahyang. Lupa. Lillahi rabbil alamin. Ingat tu sahabat, ingat tu. Semua urusan Allah, tak ada apa-apa. La ba'sa, tak ada apa-apa. Tahurun, insya-Allah sihat. Mau makan. Tengok kata ubat, alah tak ada apa-apa, ni semua ubat. Ini semua bukan ubat, suplemen ni semua ni. Alah insya-Allah baik. Agama mau macam tu ya kawan. Agama mau kita layan orang sakit macam tu, jangan paksa dia. Oh, agak tenang. Ini semua adab. Bagi tahu kat anak-anak kita, jangan sampai anak kita tak tahu adab. Orang tua-tua main rumah pun tak bersalam. Orang tua-tua main rumah bercamuk, brum lari. Macam mana puak dadah tengok polis, brum lari masuk bilik. Apa punya anak-anak kita ni? Anak ke jebon ke semua ni? Lepas tengah duk tengok TV, orang bagi salam je, brum lari masuk lubang. Tak boleh. Kalau mai orang perempuan panggil, "Kak, mai kak, ni kawan mama ni. Ni nama ni nama ni bukan orang lain. Ni Datin Selasa. Ni Datin Khamis. Perkenal. Ni mama duk pergi mengaji dengan depa ni lah. Ni duduk 2 blok balik sana. Ni duduk lorong apa agak. Bagi anak kita kenal, dia jumpa kawan-kawan kita tengah jalan, dia tegur, dia hormat. Bila kita mati, dia boleh hormat depa. Macam Nabi kata pada Aisyah, mana-mana kawan Khadijah, hang masak, hang kena piantak sikit. Pasal depa kawan dengan Khadijah, depa juga kawan dengan aku. Macam tu agama mau. Ini nama dia adab. InsyaAllah ikhwan, kita boleh buat adab ni, kita orang yang baik di sisi Allah. InsyaAllah ikhwan, mudah-mudahan apa yang kita baca ni, kita boleh ambil sikit pelajaran, kita boleh ambil sikit renungan. Wa ila liqa ikhwatul iman. Semoga diberkati Allah dunia sampai akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.